dengar insya-Allah. Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul, insya-Allah, walaupun kita pada malam ni mula lambat sikit daripada yang kita rancang. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Mudah-mudahan sedikit masa yang ada akan memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah, dengan barakah Allah. Mari sama-sama kita bersyahadah pelan-pelan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan. Jadi pada malam ni alhamdulillah saya berada di Perhimpunan Kasih di Melaka bersama dengan sahabat-sahabat kita yang menjadi tulang belakang lah kepada Himpunan Kasih ini, ladang rakyat Ansar, insya-Allah. Dan alhamdulillah pada hari ini, sebelum kita mulakan, sebelum saya terlupa, insya-Allah bagi semua ahli Ansar, siapa-siapa yang nak bersama dengan mereka yang ada di sini ni, insya-Allah pada tiap-tiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad ataupun mana-manalah, dipersilakan datanglah untuk bersama-sama. Kita ada lebih kurang seminggu lebih lagi, katalah 2 minggu, untuk kita mempersiapkan asas-asas ladang. InsyaAllah selepas itu kita akan mula menanam. Jadi kita berharaplah supaya tenaga-tenaga yang ada, tak kira lah Ansar ataupun bukan Ansar, nak membantu untuk kita bergotong royong membersihkan ladang. Jadi insyaAllah ladang kita dah kita kata berapa persen 90% ada, 80% siap agaknya. Banyak lagi kata Abang Rai kita. Ada banyak lagi nak kena dibuat. Jadi insya-Allah kita serulah kepada semua mereka yang ada ke lapangan hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, Ahad ke, mana yang cuti lah, datang ke sini untuk sama-sama kita gotong royong membersihkan. Insya-Allah gotong royong itu akan menjadi amal jariah kita, insya-Allah. Dan sekiranya berterusan dengan aktiviti ladang rakyat nanti, insya-Allah mudah-mudahan segala yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran sebagaimana mereka yang syahid fisabilillah ataupun mereka yang berjihad, berjuang perjalanan Allah. Man jahaza ghazian fisabilillah faqad ghaza. Siapa-siapa yang menolong, membantu orang yang mahu berjuang perjalanan Allah itu, dia akan dapat sama pahala macam mana orang yang berjuang, insya-Allah. Ini sebagai pengumuman lah, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan cuba meneliti satu tajuk yang sebenarnya tajuk ini tajuk yang penting untuk kita faham, yang bersempena dengan kehadiran arus yang besar
iaitu arus Al-Masih Dajjal. Kita tahu Dajjal nak datang dah, dan kita tahu dia ada perancangan dia ada askar dia ada sistem dia sebagainya. Maka malam ni insya-Allah kita nak tengok satu perkara yang penting untuk kita faham berkenaan dengan arus tadi. Jadi para ulama telah mengurai panjanglah berkenaan hadis As-Sauban. As-Sauban yang menyatakan bahawa sesungguhnya kamu akan dikerumuni, kamu akan dikelilingi oleh bangsa-bangsa dunia, iaitu untuk dimakan, diratah dan sebagainya lah. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, tak ramai ke orang Islam masa tu? Maka Nabi kata ramai, bal hum kasir, bahkan ramai sangat, tapi mereka sebagai buih yang dibawa oleh arus banjir. Buih. Jadi buih ni adalah buih kemudian dibawa oleh arus. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak melihat tentang arus. Jadi arus yang menguasai di dalam kehidupan semua orang pada hari ini ialah arus jahiliyah. Ini majoriti. Jadi kita telah pun berada di zamannya Mulkan Jabariyah, zaman fasa keempat. Fasa keempat ni fasa di mana orang-orang yang soleh-soleh ni, orang-orang yang baik-baik ni dikhianati. Orang yang tak baik yang jahat-jahat ni dia ke depan. Saya ingat kalau orang tu penguat kuasa, pegawai penguat kuasa, contohnya JPJ, polis, PDRM dan sebagainya lah. Kan, yang baik-baik ni selalu ketepikan. Kenapa yang baik-baik ni tak nak ambil rasuah? Yang tak baik yang ambil rasuah ni, yang nak perkena orang tu ada depan. Banyaklah cerita-cerita dan kisahnya. Begitu juga dengan menteri. Kalau menteri-menteri ataupun orang-orang politik yang baik-baik ni dia ke tepi. Kalau orang yang jenis jahat ni dia di depan. Jadi sebab tu ramai orang jahat di depan. Kita pun percayalah dengan orang jahat-jahat ni. Jangan tanyalah saya siapa. Jangan sebut nama apa pun kat situ kan. Jadi dia sebut kat sini arus yang ada adalah arus Mulkan Jabariyah, arus ke arah dictatorship, di mana Dajjal akan keluar. InsyaAllah kita gambarkan, jumhur ulama' menggambarkan mereka yang mengkaji lah. Ulama' yang mengkaji, ulama' yang tak mengkaji ni tak kisah, tak tahu kan. Dia ingat Dajjal ni giant ni kata kan. Jadi kakinya tu dipijak laut, parah lutut aja. Parah lutut pula, kepala pukul lali kan. Jadi dia kata Dajjal ni giant, dia kata gitu. Jadi ulama'-ulama' yang tak mengkaji ni dia tak tahulah macam mana yang berlaku, apa yang berlaku kan, apakah hadis-hadis akhir zaman tu dah berlaku. Tapi bagi mereka yang mengkaji, maka kita akan mendapati bahawa mereka menyatakan bahawa sudah hampir, terlalu hampir. Malahan tajdid yang digambarkan 100 tahun itu kemungkinan besar akan adalah merupakan tajdid yang meliputi kebangkitan Islam. Tajdid namanya pembaharuan agama. Jadi sebab itulah bersempena dengan perkara tersebut, maka kita ingin menyentuh pada malam ini berkenaan satu tajuk ad-darurah at-tamayus. Keperluan urgent dan penting, keperluan untuk ada perbezaan di antara kita yang mengikut arus Islam dengan mereka yang mengikut arus jahiliyah. Jadi kita kena ada beza. Jangan kita ingat sama aja. Kerana kalau kita sama aja dengan yang mengikut arus yang digambarkan sebagai buih-buih yang dihanyut oleh arus-arus daripada bah ataupun banjir tadi, maka sudah tentulah kita akan hanyut. Sebab tu pada malam ni kita nak tengok sedikit beberapa perkara tentang ad-darurah at-tamayus, tapi dalam konteks rumah tangga, dalam konteks al-usrah al-mahdiyin, iaitu rumah tangga yang mendapat hidayah Allah. Jadi hari ini kita berpesan kepada kita dan diri semua, marilah sama-sama kita merasakan bahawa bila kita berfikir, terutamanya orang yang telah berumah tangga, jangan hanya fikir tentang diri kita, kita kena fikir tentang keluarga kita, anak isteri kita, suami kita. Dan kemudian bila kita memikir tentang mereka, maka kita kena mempersiapkan diri mereka sama-sama untuk memahami apa yang berlaku, dan kemudian kita mengikut arus yang sebenar. Jadi sesungguhnya di hadapan kita ni ada dua jalan. Wa hadainahun najdain. Allah berfirman dalam Quran, di hadapan kamu ada dua jalan. Al-Islam wa ghairal Islam. Al-Islam wa ghairal Islam. Dia tak ada tengah-tengah. Dia tak ada tengah-tengah. Kalau kita Islam, Islam. Tak Islam, tak Islam. Kalau campur aduk Allah tak terima. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara hak dan batil. Jadi arus yang ada di hadapan kita adalah arus al-haq
dan arus batil, sesat. Dua je. Kalau kita mengikut arus yang al-haq, maka insya-Allah selamat kita. Tapi kalau kita mengikut arus yang digambarkan yang sesat tadi, batil, maka kita akan terperangkap dengan berbagai perkara. Mungkin kita ada Islam lagi, kita ada iman lagi, mungkin kita orang yang kita kata ada PhD di dalam Islam, ataupun mungkin kita orang-orang yang keturunannya keturunan baik-baik daripada kalangan orang-orang yang muslim, mukmin. Tetapi bila kita mengikuti arus-arus yang membawa kepada kerosakan itu, maka kita akan rosak. Kita akan rosak. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam hal ini. Dan bila kita sebut arus tadi, maka ada dua arus. Yang satu ialah arus al-Islam. Arus al-Islam ini ialah arus yang membina kekuatan. Kita untuk bersama-sama dengan kebangkitan. Dan satu lagi ialah arus jahiliyah. Arus jahiliyah. Jahiliyah ni arus yang membina kejahilan, kebodohan di dalam kita berinteraksi dengan Tuhan yang menjadikan kita, dan juga dalam kita berinteraksi dengan kehidupan yang Islam, kehidupan yang ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah kita kena rasa kita kena ikut arus Islam. Jadi pada malam ni saya nak sentuh arus Islam. Mungkin besok malam kalau Allah izin, besok pagi lah kot kalau sempat, ataupun sebagainya. Mungkin the next one kita akan tengok arus yang menguasai kita, arus jahiliah. Macam mana nak mengatasi. Jadi malam ni kita tengok satu arus Islam. Apa maksud arus yang menyelamatkan kita ni? Arus al-Islam. Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam paling tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Al-Quran juga menggambarkan kepada kita inna dina 'indallah al-Islam. Yang Allah terima agamanya, budaya hanya Islam. Kemudian Allah gambarkan pula wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Jadi siapa-siapa yang mengambil agama lain, cara hidup lain, arus lain, ghairal Islam, selain Islam, sebagai din dia, sebagai agamanya, sebagai kehidupan dia, maka Allah tak akan terima sekali-kali. Ini penting kita nak rasa. Sebab tu kadang-kadang bapaknya boleh bersembahyang, bapaknya boleh berzikir, bapaknya boleh baca Quran, tapi anaknya sembahyang pun tak. Main game sampai lupa dan lalai, lara. Jadi dalam rumah kita ni ada al-haq dan batil sama-sama. Sedangkan Allah gambarkan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur-campur. Kalau kita campur-campur, macam kita rosak. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak tengok, bila kita maksudkan dengan arus yang menyelamatkan kita berbanding dengan arus yang membawa kita sebagai buih tadi, yang menguasai di keliling kelalang kita ini, iaitu arus Islam. Apa maksud arus Islam? Apa maksud arus kebangkitan? Tidak lain dan tidak bukan, arus yang dimaksudkannya adalah arus Al-Quran. Dan arus Al-Quran, arus Al-Hadis Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga arus yang membawa kepada penghayatan kedua-dua ni, yang membawa kepada perjuangan kedua-dua ni. Maknanya kalau seseorang itu dikata dia Islam, tak cukup sekadar dikata saya Islam, saya dah Muslim. Tak cukup. Kenapa? Bila saya Muslim tapi saya ikut arus jahiliah, arus yang menyesatkan, tetap akan sesat juga. Jadi tak cukup hanya sekadar kita kata saya orang Islam, saya duduk di bawah kepimpinan orang-orang Islam, tapi kepimpinan orang Islam tadi tu melakukan perkara yang mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi orang yang membawa kepada maksiat dan mungkar. Mungkar al-akbar dan mungkar yang kecil dan besar, semua mungkar dan ambil. Maka selagi kita tidak membentuk arus Al-Quran dan sunnah dalam rumah tangga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, maka selagi itulah hakikatnya kita sebenarnya bersama dengan arus Dajjal, bersama dengan arus Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Al-Masih Dajjal dan tenteranya. Walaupun kita sembahyang puasa, tengok cerita Bal'am Ba'urah. Apa cerita pada Bal'am Ba'urah ni? Dia seorang yang ahli kitab, orang yang mengamalkan kitab. Zaman Nabi Musa AS. Satu ketika Nabi Musa AS bersama dengan tenteranya datang berjalan menuju ke tempat dia. Kemudian orang-orang kampung dia yang musyrikin tak mau Nabi Musa. Dan Bal'am bin Ba'urah ini Allah beri kepada dia punya doa mustajab. Doa dia mustajab. Dia orang saleh, orang baik. Dan dia tahu Nabi Musa. Dia bukan tak tahu tu Nabi Musa, tu Nabi, Rasul. Dia tahu. Tapi orang kampung datang pakat-pakat, ya Bal'am,
sesungguhnya engkau pun tahu kalau Musa datang sini habislah kami akan menjadi agama yang dia ni macam kena paksa gitulah, lebih kurang dia cakap. Jadi Bal'am, kau doa kau mustajab, kau mintalah pada Tuhan supaya Musa dan tenteranya habis macam itu. Musa dan tenteranya habis. Maka dalam kisahnya itu digambarkan dia tak mau. Akhirnya mereka datang kepada isterinya, isteri Bal'am. Ini orang yang dah kahwin ni, nampak? Dia bukan serang Bal'am saja, dia serang keluarga. Isterinya datang, dia pergi ke isterinya. Dia pergi isteri dia pujuk, bagi emas, bagi perak, bagi swasta. Swasta ni emas campur perak, betul? Bagi semua-semualah yang best-best ni. Jadi isteri kata, kalau kamu nak ni harta ni, emas ni, apa sebagainya ni, kan, dengan pakaian apa, maka engkau pujuklah suami engkau supaya ikut kehendak orang kampung, supaya berdoa Allah SWT terbalikkan, hancurkan Nabi Musa AS. Di sinilah kita lihat bagaimana keadaan. Kenapa lah? Nak bagi cantik? Sengit. Jadi di belakang saya tu ada panah, nak panah, jangan main. Arcade kita ada nak panah. Nak panah je. Pemanahnya baru nak belajar kan. Baik. Jadi nak sebut kat sini, Bal'am bin Ba'urah dia tewas dengan isteri dia. Siapa isteri dia? Isteri yang terpengaruh dengan emas, terpengaruh dengan dunia, arus yang ada di situ. Maka dia kata pujuk, tak apalah, abang tak nak ni, nanti saya tak dapat emas, tak dapat apa-apa, kan. Kemudian akhirnya dipendekkan cerita, Bal'am pun mengalah, ikut dia cakap isteri dia. Ini sebab tu dalam keluarga, suami kena tegas dalam satu perkara, kena tegas dalam satu perkara, kena berlemah lembut, berkasih sayang. Saya cakap pada diri saya dan diri tuan-tuan perempuan sama-sama kita. Baik, jadi akhirnya Bal'am bin Ba'urah ni dia tewas sebab isteri dia. Ni keluarga kan, dia attack family tau, dia attack family. Sebab tu kalau katakan ada di kalangan anak beranak kita, isteri kita, suami kita yang tidak mengikut arus Al-Quran dan Sunnah, dia boleh menyebabkan rumah tangga kita kan asalnya okey, Bal'am bin Ba'urah solatnya kan, ibadahnya, isteri pun ikut sama, tapi bila dia dipujuk dengan arus masuk ke dalam rumah, masuk akhirnya sampailah ke telinga dia, sampailah ke hatinya. Akhirnya dia kata tak sampai hati dia pun nak naik atas. Pendekkan cerita, naik atas bukit nak tengok Musa, dan kemudian dia nak doa. Maka pada ketika itulah dia naik atas. Setiap kali dipendekkan cerita, dia doa, dia terbalik, lidah Allah terbalikkan, ya Allah binasakanlah aku dan bangsa kaum aku. Padahal dia nak suruh binasakan Musa, Allah terbalikkan lidah dia. Banyak kali. Betul kaum dia kata, Bal'am, kau doakan kehancuran kami. Kenapa kau doakan kehancuran kami? Itu Musa. Silap. Baca doa terbalik. Itu contohlah. Dia nak sebut kat sini bagaimana akhirnya Bal'am ni telah duduk dalam keadaan yang menderhaka kepada Allah, menjadi seorang yang kafir. Dia sebut kat sini bagaimana keadaan arus yang datang masuk dalam rumah kita. Dan kemudian kita mula nampak sesuatu yang ada, dan akhirnya kita ikut saja walaupun kita tahu tak betul. Sebab tu perkara yang pertama sekali yang kita nak kena rasa pada malam ini, bahawa kalau kita tidak mengikut arus Al-Quran dan arus Sunnah, maka kita akan menjadi orang yang sesat kerana mengikut arus jahiliyah yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal. Ini bila sebut pasal Dajjal ni, janganlah kita ingat Dajjal ni pemimpin, dia dah ketua dah sebagainya, raja kan. Betul lah dia raja dan sebagainya, tapi sebenarnya arus yang dibawa yang ada kepada masyarakat pada hari ini kan, yang mana majoritinya menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang sebenar. Dan sebab itulah, apakah arus Al-Quran yang kita nak sama-sama tengok, yang dihuraikan oleh para ulama kita, antaranya Al-Imam Syahid Imam Abu Ala Madudi rahimahullah, dalam salah satu dari tulisan dia menyatakan dalam banyak-banyak tulisan, dalam banyak-banyak firman Allah yang ada dalam Al-Quran itu, ada 4 istilah yang menjadi asas. Ini arus. Jadi 4 istilah ni adalah 4 perkara yang kita nak menjadikan asas dalam rumah tangga kita, asas dalam kehidupan kita. Kalau Ustaz, saya tak kahwin lagi Ustaz kan, macam mana ni, tak apa, asas kita lah. Ada 4 istilah. Dan 4 istilah ni merupakan perkara yang akan menjadi tunjang kepada kita, sehingga akhirnya kita dapat mengalahkan arus Dajjal. Bukan kata dalam Quran tu ada 4 ni je, tak, ini asas dia. Asas. Kalau kita faham yang 4 ni, kalau betul-betul kita kuat dengan 4 perkara ni,
maka insya-Allah yang lain akan timbul. Jadi rumah tangga kita mesti pastikan setiap individu dalam rumah tangga kita mesti ada 4 asas ni. Faham 4 istilah ni. 4 perkara ni. Kalau kita faham ni, insya-Allah kita akan dapat membentuk arus Islam dan kebangkitan Islam di dalam rumah tangga, and al-usrah al-mahdiyin. Baik. Apakah istilahnya? Yang pertama sekali, istilah yang sering digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi asas adalah ilah. Ilah. Ilah ni kalau kita translate bahasa kita, Tuhan. Kan? Yang kedua, Rabb. Rabb ni pun Tuhan juga. Bahasa Melayu ni tak banyak perkataan Tuhan sama. Padahal lain, ilah lain, Rabb lain. Kemudian yang ketiga ialah ibadah, dan yang keempat ialah ad-din. Ada 4 istilah ni. 4 istilah ni menjadi asas kepada mana-mana yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita mudah nak faham. Maka di sinilah Al-Quran berulang kali di dalam ayat-ayatnya menggambarkan bahawa dialah Rabb dan dialah ilah. Jadi Allah menggambarkan dialah sebagai Rabb dan dialah sebagai ilah. Dan la ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Tidak ada Rabb melainkan dia. Tidak pernah ada siapa-siapa pun berkongsi sifat-sifatnya, kekuasaannya, kemuliaannya, hanya Allah sahaja. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali kita nak kena faham perkataan ilah. Dan ilah ini kalau nak ikut dalam dari sudut ayat Al-Quran, banyaklah sebenarnya, banyak ayat Al-Quran kat sini. Saya baca satu-satu nanti kan tak sempatlah kalau kita nak ni kan. Jadi antaranya digambarkan oleh Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalna min qablik min rasul illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutuskan kamu dan juga sebelum kamu rasul-rasul itu melainkan supaya mereka menyatakan dan membenarkan bahawa tidak ada ilah illa ana, kecuali aku. Kan? Maknanya aku ni Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'budun, maka hendaklah kamu beribadah kepada aku. Jadi yang pertama sekali ialah perkataan ilah. Dan ilah itu Allah gambarkan sebagai kita kata sebagai apa dia panggil sebagai kunci untuk ibadah. Ilah ni kunci untuk ibadah. Dan kemudian dalam ayat yang lain Allah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana manusia yang menjadikan pendeta mereka sebagai ilah. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ila akhir. Allah gambarkan kepada kita, mereka ni siapa ni? Ahli kitab lah, Yahudi dan Nasara tadi, telah menjadikan pendeta-pendeta, orang alim dia dan juga ahli agama dia sebagai ilah, sebagai Tuhan. Dan mereka mempertuhankan dia. Al-Masih Ibnu Maryam, dan mempertuhankan Al-Masih Ibnu Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan ilahan wahida, melainkan mereka illa liya'buduna ilahan wahida, mereka beribadah kepada ilah, pada Allah yang wahid, yang esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan dia. Subhanah amma yusyrikun, dan maha suci Allah daripada apa yang mereka mempersekutukan. Jadi yang pertama sekali ialah perkataan ilah ni. Ilah bermakna Tuhan yang sebenarnya dia menjadikan orang itu sebagai Tuhan. Maksud menjadikan orang tu mungkin tak sembah orang tu, tapi dia apa? Dia mengabdikan diri, dia menyerah, dia ikut cakap, dia sayang, dia cinta. Jadi sebab itulah maksud ilah di sini ialah yang disebut la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan. Kita translate, tidak ada Tuhan illallah, melainkan Allah tadi. Maka apa yang kita nak sebut ialah tidak ada yang kita sembah, tidak ada yang kita abdikan diri, tidak ada yang kita puji, tidak ada yang kita puja, tidak ada yang kita bersandar padanya, tidak ada yang kita bergantung padanya, illallah, melainkan Allah. Jadi maknanya di sini antara sifat-sifat yang ada dalam kita ni kan, maka hanya Allah saja yang berhak untuk kita berikan pada. Contoh ada 4 perkara. Jadi ini sifat-sifat uluhiyah hamba tadi. Yang pertama sekali cinta, al-hub.
Jadi ilah ni ialah kan, Tuhan yang kita sayang. Tuhan yang kita sayang, kan? Al-hub. Jadi Tuhan yang kita sayang. Jadi tidak ada yang kita sayang melainkan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang kita takut, al-khauf, illallah, melainkan Allah. Tidak ada yang kita berharap, ar-raja', kita berharap pada dia, kan, bergantung pada dia, melainkan Allah. Tidak ada yang bertawakal. Bertawakal ni kita menyerah dan bergantung pada dia, melainkan Allah. Jadi maknanya ilah ni ialah merupakan satu istilah yang sebenarnya hanya ditujukan kepada Allah, di mana hati kita ni kan menyerah kepadanya, tunduk kepadanya, kan, hati kita ni membesarkan dia, rasa memuji dia. Itu ilah. Jadi boleh tak benda lain menjadi ilah? Boleh, kan. Dari sudut hidup kita boleh. Itu dah syirik. Bila kita menjadikan selain Allah sebagai ilah tadi, yang kita sayang, kan, kereta yang kita sayang, kan, tidur kereta, mandi kereta. Kalau dulu bola, kan, tidur, mandi masa bola, ni kereta. Kenapa? Kereta baru beli, kan? Kereta aja. Tuan tak mandi lagi, kereta dah mandi, kan? Pagi-pagi dah mandi dah, kan? Kereta baru beli, Honda apa, CR-V, kan, tuan-tuan. Kan, kereta tak mandi lagi, kan, Tuan tak mandi, kereta dah mandi dah pagi-pagi, kan. Sebab tu kadang-kadang ada juga CR-V yang berlapuk. Baik, nak sebut kat sini, kan, bagaimana kita nak kena rasa, kan, apabila sayang kita kepada makhluk lebih daripada Allah, tu kita mengilahkan makhluk tadi. Itu bahaya, itu satu yang bahaya. Jadi ilah ni ialah satu yang kita sayangi, yang kita puji, yang kita puja, yang kita berharap padanya, ar-raja', harap kat dia, kan, harap pada manusia. Kalau dia tak ada, habislah kita. Kalau suami saya tak ada, nak makan apa, kan? Kalau saya tak dapat kerja, sekarang saya kena buang kerja, nak makan apa, rezeki, kan? Jadi kita harap, ar-raja', berharap pada makhluk. Itu maknanya kita mensyirikkan ilah. Ilah tadi yang kita sembah, yang kita puji, yang kita puja, yang kita agungkan, yang kita berubudiah padanya, yang kita bergantung padanya, itu semua ilah. Jadi perkataan ilah inilah merupakan perkataan yang mana paling dekat dengan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilah ni kita kena faham 4 yang besar: cinta, takut, berharap dan bergantung. Ini 4 besar ni. Ada lagi lah lain-lain, kan. Ini 4 yang besar. Jadi kalau kita menjaga 4 ni, insya-Allah kita mengilahkan. Maknanya hanya mengilahkan Allah tadi, kan, kita benar-benar sayang pada Allah sehingga kita sanggup berkorban, sanggup bersusah payah, kan. Sayang pada Allah lebih daripada sayang pada kesihatan. Allah bagi tak sihat, tiba-tiba sakit, kan, tak baik-baik sakit, tapi kita tahu yang bagi itu Allah, maka kita boleh sabar lagi. Sebab apa? Kita sayang Allah lebih, kan. Takut datang dajjal, datang tentera, datang ancaman macam-macam. Ni sekarang ni macam-macam dah. Saya dapat berita daripada kawan-kawan kita ni, setengah tempat akan tenggelam di Malaysia ni. Bila masanya, jangkaannya wallahu alam, Allah Maha mengetahui, jangkaannya pertengahan bulan 10. Pertengahan bulan 10. Jadi setengah tempat akan tenggelam, digambarkannya lah. Jadi kita pun boleh takut, kan? Macam mana rumah saya, macam saya ni duduk dekat Taman Seri Muda, kan, Seri Muda. Taman Seri Muda, tempat ni jangka tenggelam ni, kan. Saya duduk dekat Jalan Kebun, tempat ni pun macam tenggelam ni. Saya duduk dekat kawasan tepi sungai, tenggelam. Jadi kita mula takut. Tak apa. Takut kepada benda yang boleh mengganggu hidup kita. Takut tu takut adat, takut pada adat tu tak apa. Bukan takut kita, kan, meletakkan itulah sebagai yang maha kuat tadi. Jadi kita nak sebut kat sini, bila dengar benda-benda macam ini, bukan kita semakin takut, tapi semakin dekat dengan Allah. Jadi al-khaufillah. Jadi maknanya dalam rumah tangga kita tengok anak takut apa. Jangan kita ajar anak takut hantu, kan. Ajar anak takut hantu, tengok lansir bergerak-gerak, kan. Cakap dengan anak, kan, kenapa lansir tu bergerak-gerak, kan? Kenapa? Cuba tengok ada orang tak? Tak ada. Habis siapa yang gerakkan, kan? Jadi anak takut. Ada apa? Ada hantu, kan? Kita cadang nak suruh tidur. Tak suruh tidur, cakap ada hantu, tidur, nanti hantu lari, kan? Jadi kita takutkan pada hantu pula. Memanglah jin setan tu ada, kan. Dekat sini pun ada, kan. Ada orang nampak macam-macam kat sini, kan.
kan, lintasan-lintasan baju putih lah kan, bisikan-bisikan macam-macam lah kan, sebut kat sini macam-macam ada. Nak takut buat apa kan. Kalau dia datang kat itu tumbuk je. Saya ada tengok satu viral ni, lagi tajuk sikit. Tengok satu klip kot. Dia buat prank apa namanya, pocong. Prank lompat pocong itu kan. Lompat saya tengok kan. Kena orang ni tahu lari, dia gelak, pocong gelak kan, dia joget. Dia berjaya menakutkan orang. Sekali datang seorang ni ahli silat negara agaknya, dia terkejut, dia buka silat-silat, terajang pocong, terberocong pensan kat tu. Padan muka pocong kan. Yang nak sebut kat sini kan, kita dah biasa takut hantu, takut macam-macam takut kan. Sebenarnya Allah yang berhak untuk kita takut, sebab Allah ni murka dia hebat kan, dia punya murka dia, seksa dia, azab dia hebat. Jadi kita tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu ilah ini perkataan, satu istilah yang perlu kita fahamkan anak-anak kita. Sebab tu sebab la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah yang kita sembah tu, yang kita sayang tu, yang kita gantung padanya, yang kita berharap padanya, semua tu Allah. Ini kita kena fahamkan semua ni. Jadi bila datang gangguan-gangguan besok kan, tak kiralah banjir ke apa ke sebagainya, maka kita dah ada kekuatan. Kalau kita betul sungguh kena banjir pun, kita tahu itu Allah yang izin kan, Allah yang izin. Ada solusinya. InsyaAllah kita akan, nanti Ansar akan cerita sikit pasal solusi banjir ni, InsyaAllah kan. Baik, yang kedua ialah Rabb. Rabb pun Tuhan juga dari sudut makna. Kalau ilah tadi, sesuatu yang dekat dengan hati kita, satu yang kita sayang, yang kita puji dan kita puja kan. Sebab tu dia berjadi nafsu, jadi ilah juga. An afaraita man ittakhadha ilahu hawa. Pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Maksudnya hawa nafsu dekat dengan dia, hati dia dengan nafsu tu dekat. Apa dia nak, nafsu nak, semua dia ikut, walaupun tak ikut syarak kan, ikut je. Ini emosi dia, sayang dia, benci dia, semua tu dia ikut nafsu. Itu menjadikan nafsu sebagai ilah. Nafsu sebagai ilah. Kenapa ada orang ketuk belakang? Kucing kan, kucing ketuk pintu kat belakang tu kan, bukan orang kan. Kucing mana pandai ketuk pintu? Timbul pula satu soalan lain. Inilah kalau duduk di mana-mana tempat yang bukan rumah kita kan. Ada pula ui kat belakang tu. Tak apa, kalau pocong kita tumbuk je dia kan. Tak ada gurau-gurau saja. Hilangkan kantuk. Baik, jadi sebut kat sini kan, ilah secara ringkasnya kita patah balik. Ilah sesuatu yang dekat dengan hati kita, sesuatu yang kita sayang, sesuatu yang kita ingat-ingat kan. Sikit-sikit ingat dia, sikit-sikit ingat dia. Mentang-mentang lah Romeo dan Juliet kan, mentang-mentang kita sayang kat dia kan. Katalah namanya, siapa nama dia kan, Fatimah, bukan nama sebenar kan. Yang seorang lagi namanya kan Fatim kan, Fatin, bukan nama sebenar kan. Seorang lelaki, seorang perempuan. Saya teringat kat dia kan, maknanya lebih dekat, sampai semayang pun tengok dia, Allahu Akbar, tampak muka Fatimah kan. Bukan nama sebenar tu. Jadi itu dah menjadi dekat dengan kita. Kita nampak muka Fatimah, dapat muka orang-orang yang tak elok contohnya kan. Baik, jadi ilah sesuatu yang dekat dengan hati kita, yang menyebabkan kita punya hati kita, perasaan kita tersentuh dengan perkara tersebut, maka itu boleh jadi ilah. Itu bahaya tu. Sebab tu nafsu dia dekat dengan hati kita, sehingga kita boleh buat apa saja yang nafsu nak, kita buat, dia ikut aja. Maka itu ilah berada di dalam hati kita, nafsu kita. Wa iyazbillah min zalik. Kita juga dengan bos kita, kita dengan suami. Boleh tak suami jadi Tuhan pada orang yang isteri yang ni sangat, yang sayang sangat? Boleh. Suami jadi Tuhan. Kenapa? Dia sayang sangat dengan suami. Suami ni suruh dia buat maksiat pun dia buat. Padahal Allah tak bagi. Perempuan ni Allah izin senang nak masuk syurga, terutamanya perempuan yang dah berkahwin. Jadi siapa yang tak berkahwin, kahwinlah kan. Senyum orang muda kat sini orang bujang-bujang senyum bercakap macam tu. Baik, perempuan ni kata Rasulullah SAW, bila dia semayang, dia puasa kan, kemudian dia jaga kehormatan dia, dan kemudian dia taat pada suami dia, taat pada syarak lah, maka masuk syurga. Mana-mana pintu nak masuk syurga. Itu perempuan 4 ni. Laki-laki banyak benda nak kena buat. Kena pergi ladang, kena pergi bertani, kena pergi dakwah, kena pergi berjuang. Laki banyak benda. Jadi maknanya laki-laki ni banyak pintu-pintu neraka. Bila tak ikut tanggungjawab dia, tak jaga anak dia. Anak tak ada masalah, ada masalah, laki-laki kena kan. Lepas tu isteri tak ada masalah,
Laki-laki kena, suami kena. Jadi nampaknya lelaki ni susah, perempuan ni tapi nak jadi ada empat ni susah. Kenapa? Kerana ada nafsu. Sebab tu kadang-kadang ada orang jadikan suami sebagai Tuhan. Ikut je apa suami dia cakap. Ada isteri jadi Tuhan kepada suami dia. Ikut je, dia queen control. Ikut je apa. Ada yang bos jadi Tuhan. Jadi itu ilah. Maksudnya ilah sesuatu yang dekat dengan hati kita, menyentuh perasaan kita, sehingga kita menyanjung dia, kita mengagungkan dia, kita rasa dia yang paling hebat, maka kita sayang dia, takut dengan dia, gantung dengan dia, berharap dengan dia, dan itulah merupakan ilah. Rabb pula ilah satu istilah yang disebut Tuhan juga. Tapi Rabb ni bermakna apa? Rabb ni makna yang maha mencipta, dia yang maha berkuasa, dia yang menjadikan kita semua nama-nama Allah ni. Nama-nama Allah yang kita tahu tu 99 nama tu kan. Hampir semua tu adalah merupakan Rabb. Rabb nama sifat-sifat nama-nama Allah SWT. Maka di sinilah kita lihat, kita kena fahamkan kepada diri kita, anak-anak kita, bahawa sesungguhnya ilah dan Rabb itu adalah merupakan dua benda yang perlu kita faham. Kalau sayang, boleh tak sayang dengan movie? Boleh tak sayang dengan apa-apa yang kita sayang? Boleh, tapi jangan lebih daripada sayang Allah. Kalau kita main game sampai peringkat lepas waktu solat, maka kita telah bertuhankan game tu secara ilah dia. Ilah kita telah jadi benda tu. Ini boleh bawa kepada syirik dan boleh bawa kepada sesuatu yang bahaya. Akhirnya bila diserang dengan serangan-serangan Dajjal, habislah keluarga kita habis. Baik. Ilah dan Rabb inilah bila kita faham dengan jelas akan membawa masuk ibadah. Akan bawa masuk ibadah. Ini istilah yang ketiga. Ibadah maknanya bila kita faham ilah ni, perasaan kita mesti kita sembah, kita abdikan diri kepada Tuhan yang sebenar, Allah yang dinamakan Allah tadi, zat yang dinamakan Allah tadi. Begitu Rabb, Tuhan tadi, jadi akan lahir ibadah. Bila kita faham ilah, bila faham Rabb, baru kita boleh ibadah. Jadi ibadahnya apa pula? Ibadah ni segala perkara yang kita lakukan, segala gerak-geri kita itu ibadah. Sama ada gerak-geri dalam dalaman, batin, hati kita, ataupun yang luar. Jadi kalau kita buat satu benda yang tidak untuk mendapatkan redha Allah, tidak untuk beribadah kepada Allah, maka itu dikira maksiat. Walaupun nampak macam ibadah, benda baik lah, nampak benda baik, tapi kerana bukan kerana Allah. Jadi nombor satu, ibadah adalah segala perkara yang kita lakukan mesti kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan melainkan supaya kamu memurnikan ibadah, beribadah kepada Allah dan memurnikan ubudiyah tadi, mukhlishina lahuddin. Jadi bila kita faham ilah dan Rabb, baru kita boleh ibadah. Kalau tak faham ilah dan Rabb, mungkin kita semayang tetapi kita belum lagi beribadah pada Allah. Jadi ada orang sembahyang, puasa dibuat sebab dah biasa, tetapi dia mensyirikkan Allah. Dalam sembahyang tu adanya riak, nak menunjuk-nunjuk dia sembahyang tu supaya orang kata, oh dia ni sembahyang bagus dia sembahyang khusyuk, oh dia sembahyang hebat. Macam itu kan, dia tak jadi ibadah, jadi riak, Allah tak terima. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka kata orang yang solat, orang yang lalai dalam solat dia, ataupun lalai solat dia, dan orang yang yuraun, yang riak. Jadi sebut kat sini, ibadah ni bila kita kenal ilah dan kenal Rabb, baru kita boleh ibadah. Jadi sebab tu rumah tangga yang hebat, yang akan mengikut arus Quran, ialah rumah tangga yang kenal ilah dan Rabb. Ini nombor satu. Nombor dua, nombor tiga, rumah tangga yang boleh berubudiah, beribadah pada Allah. Jadi ini perkara yang baru kita boleh membentuk arus dalam rumah tangga tu. Baru kita boleh membentuk kekuatan dalam rumah tangga tu. Baru kita boleh bangkit. Kalau tidak, nampak hebat, tetapi bila tidak ada ilah, Rabb dan ibadah di dalam kehidupan kita itu, ibadah tadi, maka kita akan ikut arus yang lain, ghairal Islam. Dan di sinilah kita lihat, kita tidak akan mampu untuk beribadah kepada Allah melainkan kita telah kenal ilah dan Rabb. Jadi sebab tu anak-anak kita kena terkenal. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kita kena belajarlah istilah ni. Saya nak cerita panjang-panjang, mungkin tak sempatlah masanya, tapi nak sebut kat sini kan, kita kena faham, belajar sifat Allah apa. Kenalkan anak dengan Allah. Kalau kita tak kenalkan anak dengan Allah, anak kenal Ronaldo lebih daripada Allah. Anak kenal artis Aaron Aziz dululah, sekarang siapa?
Sekarang siapa artis terkenal sekali? Yang Alif. Adi Putra Mak Kilau. Adi Putra Mak Kilau pun dah tua dah. Yang muda-muda sikit siapa? Tak follow. Orang Danish siapa? Billy Eilish siapa? Orang Melayu? Billy Eilish. Kita pun tak kenal macam-macam nama sebut kat sini, saya pun tak kenal. Tak apalah kan, maknanya kita kenal anak-anak, kita kenal artis. Allah macam mana Allah? Cuba tanya, apa sifat Allah? Cuba tanya, apa sifat Allah? Sebutkan sifat Allah kan. Cuba sebut apa nama-nama Allah. Okey, disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, apa maksud Ar-Rahman? Entah kan. Ar-Rahim tak tahu. Jadi anak kita, diri kita pun tak kenal Allah. Macam mana kita nak beribadah? Kan, ilah kita tak kenal, Rabb kita tak kenal. Ilah ni yang kita sayang. Tiba-tiba yang kita sayang game kita. Main game sampai habis waktu zuhur. Kan, main game sampai habis waktu subuh. Malam tak tidur, main game sampai subuh lepas. Tengok dah duha dah. Kan? Jamak duha kan subuh. Ini mazhab baru kan. Jadi kita tengok hari ni, rupa-rupanya ilah kita tu nafsu kita. Apa bukti nafsu kita? Kita ikut je apa nafsu nak. Kan? Nafsu nak ni ikut, dia tak ikut syarak, tak ikut apa yang Quran nak. Jadi arus akan mengalahkan kita. Inilah dikata buih. Apa tanda buih? Dia tak kenal ilah siapa. Dia tak kenal Rabb siapa. Dia tidak ibadah kepada ilah dan Rabb tadi. Jadi bila tidak berlaku tiga benda ni, confirm rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang ibarat buih. Walaupun kan rumah tangga ni nampak macam bagus, baik, rumahnya kukuh, rumahnya banglo kukuh dengan besinya, dengan simennya, dengan keluli, semua hebat semua kan. Tapi rupanya ilah pun tak kenal, Rabb pun tak kenal, ibadah pun tak kenal, maka kita akan hidup dalam keadaan mengikut arus. Dan tuan-tuan dan puan, yang kita bimbang hari ini, nampak luar macam baik tapi dalam hati kita ni, dalam hati kita ni. Sebab tu nak sebut kat sini bagaimana keadaan kan umat daripada jauh saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama ilah, kita kena kenalkan dengan keluarga kita. Yang kedua Rabb, kita kena kenalkan. Yang ketiga ialah ibadah. Apa maksud ibadah? Ibadah ni nombor satu, segala yang kita buat kerana Allah. Itu nombor satu. Kita buat kerana Allah, baru ibadah. Minum kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Honda kan. Ada orang kerja Honda dapat cawan free. Bismillah. Kan? Minum kerana Allah. Kalau minum saja dapat pahala tak? Silap-silap. Kan? Dapat dosa pula. Silap-silap. Okey. Makan kerana Allah, minum kerana Allah. Macam mana makan minum kerana Allah ni? Makan minum kerana Allah maknanya satu yang kita makan minum cari yang halal. Bukan halal saja, halalan thayyibah gitu kan. Kemudian lepas tu kita minum ikut sunnah, makan ikut sunnah, jangan tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan kan, contoh. Jadi kita lihat hari ni kan, minum makan pun ibadah. Kenapa ibadah? Sebab ilah, kita kenal ilah, kita kenal Rabb, ilah dan Rabb tadi. Jadi kalau tidak kita ikut arus. Yang keempat ialah ad-din. Din ni apa din ni? Din ni kalau orang kita terjemah sebagai agama. Tapi sebenarnya din ni bukan agama, lebih lagi daripada agama. Apa dia din ni? Seluruh hidup kita, seluruh budaya kita, seluruh pergerakan dan diam kita, din. Jadi din ni bukan kita saja, keluarga kita pun din juga. Macam mana keluarga kita menjalani kehidupan juga ad-din. Bukan keluarga saja, masyarakat, sampai peringkat seluruh dunia. Sebab tu Allah firmankan dalam Quran, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakunu din kullu lillah. Allah kata apa? Berperanglah kamu sehingga tidak ada lagi fitnah kepada agama kamu, dan jadi seluruh agama itu adalah agama Allah. Maknanya din ini adalah kehidupan kita, daripada yang paling tinggi sekali negara sampailah kepada individu, atau ad-din, melingkupi semua. Jadi bila kita faham ilah, Rabb, kita faham ibadah, maka kita faham yang ketiga, yang keempat ialah ad-din. Ad-din ni maknanya gaya hidup, cara hidup, perjuangan hidup, termasuk ad-din. Kita agama Islam,
Kita beriman pada Allah, mengucap dua kalimah syahadah, tapi perjuangan kita komunis. Perjuangan kita komunis. Tolong komunis. Mana komunis tu? Hak Zionis tu, yang belakang Zionis, yang namanya ada macam-macam, dap ke pap ke apa tak kira lah, namanya macam-macam kan. Di belakangnya ada Zionis kan. Luar nampak Islam ni, besok tak lama lagi pilihan raya, besok kita akan nampak lah yang cakap tu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Kita gini, tapi dia belakang siapa? Dap pap kan. Tahu dap pap kan? Pap dap kan, abang dap pap kan, bukan kiri pap kan. Kiri pap tu hak ayah anda pakai kibidap. Kibidap tu ayah anda yang pakai Rani Kolop kan. Tu kibidap kan. Nak ni dap pap kan. Dap pap, cari sini apa dap pap kan. Cakap orang Melayu kita, orang Islam kita, cakap berapi-api, kita kena singkirkan rasuah, kita kena singkirkan ni. Rupanya dia ni di belakang ni Zionis. Jadi nampak macam Islam, dia tidak faham ad-din. Din apa maksud din? Din ni bukan hanya sembahyang puasa. Din ni meliputi seluruh sistem yang ada dalam kehidupan kita, termasuk sistem negara sampailah ke sistem individu. Semua nak masuk tandas pun kan, tang kaki kiri ya, semua ada sistem. Jadi Islam ni kan hanya satu saja. Jadi sebab tu kalau kita tak faham ad-din, kita akan ikut arus Dajjal. Walak kita, kepercayaan kita bagi kepada Dajjal. Kenapa? Kita ingat din ni cukup dengan berapa perkara yang tertentu je. Sedangkan din ni bermakna menghidupkan, membangkitkan, membina, membentuk kekuatan al-Islam. Sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah. Kan, dalam surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mahu menjadikan atas muka bumi ini khalifah, orang yang menegakkan din Allah, yang menjadi wakil Allah, wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni kita lihat kan, hari ni kita banyak tertipu. Asal nampak dia cakap Islam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sebagainya, terus ini bagus ni. Yang ini ni dah masuk Injil dah. Dah masuk Injil. Ini rasuah. Ini rasuah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya minta maaf saya nak sebut kat sini dalam malam ni. Kadang-kadang geram juga kan. Salah satu perancangan mereka yang memusuhi Islam di negara kita, memusuhi Melayu di negara kita dan agama di negara kita ini, ialah mereka yang telah kan sensitif ni. Cakap jugalah tak apa. Daripada BPR jadi SPRM. Daripada Badan Pencegah Rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah, SPRM. Kenapa saya kata begitu? Kerana memang ada planning dia orang. Salah satunya menubuhkan SPRM. Baguslah SPRM ni nak mencegah rasuah. Tak, yang dicegah rasuahnya pemimpin Melayu dan Islam saja. Tengok siapa yang kena tangkap sebab SPRM ni. Adakah orang yang bukan Melayu kena tangkap? Mungkin ada yang kena kecil ketok-ketok tu. Hak besar-besar ni semua pakak-pakak Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Malaysia kena rasuah. Kan? Sekarang ni timbalan presiden pula parti terbesar Melayu dan Islam kan duduk dalam kategori nak dibawa ke mahkamah kan. Yang nama-nama bukan Islam ni Omar Abdul Aziz Malaysia, LGE. LGE yang dikenali sebagai Omar Abdul Aziz Malaysia. Dulu pernah digelarkan Omar Abdul Aziz Malaysia ni. Ini ni. Dia banyak memberi bantuan kepada sekolah agama Islam. Masjid lebih banyak daripada dulu zaman jahiliah UMNO dulu, dia kata gitu. Saya bukan nak kempen mana-mana nak sebut. Kan? LGE. Saya nak sebut. Dia ada kes tak? Ada kes. Naik tak? Tak naik. Mudah-mudahan naik sebab ni. Kita doalah. Dia nak sebut kat sini kan. Kita ingat Islam ni cukuplah sembahyang, puasa, sebagainya. Tapi sebenarnya ad-din, menegakkan Islam sebagai satu sistem, itu adalah merupakan salah satu daripada perkara yang asas dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tidak menegakkan din tadi,
maka kita akan ikut arus Dajjal. Kita akan ikut arus Dajjal. Kita boleh sembahyang, pergi haji 1000 kali pergi haji, pergi umrah 100,000 kali pergi umrah, boleh buat macam-macam, musabaqah baca Quran, buat semua, tapi kita tidak menegakkan ad-din. Din Allah kita tak tegakkan dalam rumah kita, keluarga kita, masyarakat kita dan segalanya, terus sampailah ke dunia. Maka sebenarnya kita mengikut arus, masih lagi mengikut arus. Harap tidak tulis nama siapa-siapa, walaupun saya sebut nama. Saya tak sebut nama, saya sebut LGE je. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak kena rasa untuk kita membina kekuatan di dalam keluarga kita, maka hendaklah kita membina arus yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu arus yang tidak akan membawa kita sesat selama-lamanya, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, kita akan ikut je. Ingat ni, ini antara empat istilah asas. Banyak lagi istilah dalam Quran ni, tapi empat ni asas lah. Kalau empat ni kita tak tahu, tak faham, anak kita tanya, lepas ni tanya anak, ilah atau ilah? Ilah. Oh, ilah yang jiran sebelah kita tu, ilah nama dia. Fadilah panggil ilah. Ilah tu dia pandai faham. Rab tu rab. Oh, rab. Oh, rab tu, rab gosok-gosok tu, rab. Tu rab kan. Gosok-gosok itu RUB kan. Rab kan, Tuhan. Tak tahu. Kenalkan ilah, Rab, baru boleh ibadah. Baru bila dari ibadah, baru boleh tegakkan din Allah. Ni empat ni asas. Kalau kita hidupkan empat ni, insya-Allah rumah tangga kita tak akan ikut arus Dajjal. Empat ni. Hak lain ada juga, lain ada lagi banyak dalam Quran ni kan, tapi ni empat asas. Jadi sebab tu nak gambarkan kat sini, hari ni kenapa rumah tangga Islam hancur, pecah belah, kerana dia tak ikut empat asas ni. Empat asas ni. Kenapa tak ikut empat asas? Kerana dia telah terperangkap dengan arus yang ada, sehingga dia melihat, dia faham Islam hanya sekadar ibadah, tak sampai jin. Walaupun dia nyanyi lagu kan, Islam is a way of life, dia nyanyi lagu, tapi dia tak hidup bersama ad-din kan. Sebab apa tak hidup bersama ad-din? Sebahagian dia ambil Islam, sebahagian dia ambil liberal, barat, tak ada kaitan dengan Islam, berlawan Islam. Sebahagian dia ambil sekular, sebahagian dia ambil atheist, sebahagian campur. Sedangkan Allah gambarkan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur yang hak dengan batil. Jadi ini istilah yang kita kena faham. Jadi bila kita faham empat istilah ini, maka barulah kita boleh mendekati apa yang digambarkan empat sifat Taifah Mansurah. Jadi barulah keluarga itu akan membentuk arus Taifah Mansurah, iaitu satu kelompok yang akan diberikan kemenangan oleh Allah, satu kelompok yang akan diberikan kejayaan, kebebasan, najih. Jadi ini kita tengok bagaimana keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Apa empat sifat Taifah Mansurah? La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, kulluha fi an-nari illa wahidah. Ada empat sifat, empat juga. Hari ini kita nak bincang arus Islam. Keluarga kita nak bentuk arus Islam, baru jadi al-usrah al-mahdiyin. Apa dia? Yang pertama sekali, iaitu akan ada sentiasa kelompok yang maknanya mereka yang bersama-sama dengan sifat-sifat istiqamah, sentiasa ada. Maknanya kita ni dengan kelompok Taifah Mansurah ni adalah satu yang perlu hidup istiqamah, bukan hanya 1 tahun 2 tahun angat-angat ti ayam. Jadi Nabi gambarkan kepada kita kekuatan pada orang yang berada di dalam Taifah Mansurah itu ialah kekuatan yang mana digambarkan la tazalu, yang akan sentiasa ada. Maknanya dia itu hidup dengan istiqamah. Macam mana hidup istiqamah? Ada banyaklah, ni tajuk lain pula. Tapi nak sebut sini, bukan hanya sekadar masa sekolah menengah je, masa universiti je semangat berapi-api, lepas habis kerja kilang, hilang semua. Jadi nak sebut kat sini, Allah gambarkan empat sifat. Yang pertama, bila kita ada asas-asas yang kuat dengan Quran dan hadis dan sunnah tadi, maka yang pertama kita akan menjadi kelompok yang sentiasa dan terus menerus. Bila empat perkara ini menjadi asas, empat perkara yang saya sebut tadi,
Yang kedua, sifatnya orang yang berada dengan asas tadi, dia akan zahirina alal haq, dia akan menang. Dia akan menang. Menang bersama dengan al-haq, kebenaran Allah. Jadi 4 asas tadi kita bentuk arus dalam rumah tangga kita dengan 4 asas dan Quran dan hudat dan sunnah tadi, maka Allah akan bagi kemenangan. Confirm menang begitu. Dan menang macam mana? Bukan menang bola sepak. Kan, menang Piala Dunia, menang Piala Asal, AFC. Menang Piala Malaysia, menang FA. Kan, bukan menang Piala Dunia, bukan menang Piala apa-apa. Menang di atas kebenaran, zahirina 'alal haq. Menang di atas kebenaran. Sifat orang yang berpegang dengan Quran ni dan sunnah ni, maka dia akan menang, sentiasa menang. Confirm menang. Confirm menang. Ini janji siapa? Janji Allah. Kemudian la yadurruhum man khaladahum wala man khalafahum. Tidak akan rugi pada dia orang yang mencela. Akan ada orang cela dia. Ini grup-grup anti konspirasi, grup konspirasi, pakatan jahat ni, ini grup pakatan jahat ni, ini grup akhir zaman ni, ini grup cocoklogi. Cocoklogi. Ustaz cocoklogi dia kata. Ini grup anti vaksin, anti establishment, semua anti belaka. Akan ada orang yang mencela, akan ada orang yang menghina dia dan menyelisih pandangannya bagi pandangan yang lain. Maknanya grup ini adalah grup yang akan menimbulkan kemahiran ahli bid'ah dan khurafat, iaitu orang kafir, orang-orang bid'ah yang maknanya mengikuti sunnah Dajjal. Namanya siapa? Islam apa? Kita nak kena kembali kepada Islam wasatiyah, dia kata. Islam yang pertengahan, tapi pertengahan tu pertengahan yang liberal. Pertengahan yang sekular. Apa maksud pertengahan ni? Minum arak pun boleh, minum air yasin pun boleh, macam itu. Jadi boleh belaka. Itu wasatiyah, disebut begitu. Maka tidak akan memudaratkan orang yang berpegang dengan al-haq tadi, dengan Quran dan sunnah tadi. Orang cela dia, orang hina dia, orang buat apa sahaja, Allah Taala gambarkan melalui Rasulullah, tidak akan dapat memudaratkan. Mereka tidak akan dapat memudaratkan. Jadi dia dah ada pegang dengan kekuatan, maka tak melarat lah. Nak melarat macam mana lagi? Allah dah pegang dia. Habis nanti kena tangkap mati, Allah izin. Kalau tak. Sebab tu saya nak seru kat sini, kan, bila kita bincang tentang persiapan akhir zaman ni, dan kita boleh bincang solusi-solusinya bagi mereka yang telah mengikuti program-program yang kita buat, kan. Kadang-kadang ada yang ikut program ceramah aja, macam ceramah di FB ni, ikut ceramah insya-Allah ada. Ada yang ikut kuliah-kuliah yang lain, tambah lagi. Ada yang ikut lebih tinggi-tinggi sikit, ikut Zoom, masuk Zoom. Besok malam ada Zoom, cerita pasal Palestin. Kita bawa seorang daripada mereka yang berjuang pada jalan Allah di Palestin, keluarganya paling ramai syahid. Kita akan bawa, tapi kita tak sebut nama. Selagi Zoom kita kena macam-macam. Jadi sebut sini ada ikut Zoom, alhamdulillah, better lah. Ada yang ikut tamrin, latihan-latihan, seminar-seminar yang kita buat, alhamdulillah. Tapi seminar tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sebagainya. Macam vaksin pun ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga, sama lah. Lebih kurang lah. Jadi ada yang baru ikut 1 je dah kena kacau. Kacau macam mana? Dia ada saka ke, ada sihir ke, tiba-tiba tidur, tutup mata, nampak muka orang, kan. Ada yang ikut program kita, ada yang diganggu. Contohnya tiba-tiba, kan, kereta rosak lah apa, maka dia berkata ini adalah azab Allah, ini adalah azab Allah, ini salah tak betul, maka dia bertinggalkan. Tuan-tuan, itu bukan azab Allah, itulah penampisan Allah nak uji kita. Masuk tamrin 1, masuk tamrin 2, mula mengenali syahadah secara bersanad. Masuk tamrin 3, mula mengenali bagaimana cara nak memperkuatkan diri kita, sehingga kita boleh biiznillah, dengan izin Allah, kita boleh mengalahkan saka dan sihir yang ada pada kita. Masuk tamrin 4, kita boleh menjadi hulu balang dan pahlawan. Jadi dia ada peringkat-peringkat dia. Kita sampai tamrin 1 je, lepas tu kita kata ini balak. Kita tak sampai habis lagi belajar.
Ya sebab itulah nak sebut kat sini la yadurruhum. Allah gambarkan melalui Rasulullah SAW, lidah Nabi SAW, tidak akan memudaratkan pada mereka itu, ataupun tidak akan ditercela mereka yang mencela taifah tadi. Tidak akan dia merasa hina, tidak akan jadi hina. Jadi kita nak kena tengok. Ini taifah mansurah. Lahir daripada kekuatan asas yang kita sebut tadi. Yang terakhir sekali, kulluha fi an-nar illa wahidah. Semua akan masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu. Bismillah. Kurang sihat sikit. Banyak sangat dosa. Jadi kulluha fin nar. Semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu kelompok. Kelompok al-jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-sunnah wal jamaah. Yang sebut kat sini kan, 4 sifat ni akan dapat taifah mansurah. Sifat-sifat taifah mansurah ni akan ada kepada mereka yang menghidupkan Al-Quran dan hadis Nabi. Okey, apa nak disimpulkan pada hari ini, pada ini? Nombor 1, tuan-tuan perempuan, hidupkan Al-Quran di rumah kita. Al-Quran mula dengan apa? Mula-mula tak pernah pegang Quran, tak ada Quran pun, pergi beli Quran dulu. Mushaf. Beli dulu. Beli Quran. Ada Quran sini. Contoh satu beli. Ni. Kita ada pembantu hari ni. Ni. Quran. Rabuk-rabuk Quran ni. Ni satu contoh Quran. Mushaf. Ni mushaf. Mushaf. Ni. Ada Melayunya, ada Arabnya. Quran. Tak ada Quran kat rumah, hadiahkan Quran. Hari jadi anak jangan hadiah basikal. Basikal hadiah, kereta hadiah, Quran. Kalau kita nak ikut arus Quran, maka kita kena ada mushaf. Semua kena ada mushaf. Ada mushaf, baca. Satu hari 1 jam. Target satu hari 1 jam. Semua ahli Ansar, satu hari 1 jam Quran. Siapa yang tak baca satu hari 1 jam, Ansar, ahli-ahli Ansar ni kan, kita kena buat, kena masuk tamrin 0.0, patah balik. Quran, kena baca Quran satu hari 1 jam. Siapa yang nak ikut taifah mansurah, minima satu hari 1 jam Quran baca. Kita nak hidupkan arus Quran dalam rumah kita, tapi kita Quran pun tak baca. Quran pun tak baca. Beli Quran dulu. Bila dah beli Quran tapi tak baca, kat rumah ada Quran, banyak Quran macam cengkala dia. Kan, tak baca, pegang letak kat sini, pegang dulu tak apa. Tengok dia, ya Allah doa. Jadikanlah Al-Quran ni kehidupan aku, ya Allah. Minta kat Allah. Minta dengan hati kita sungguh-sungguh. Ya Allah, aku boleh baca Quran, aku boleh baca WhatsApp, aku boleh baca Telegram. Aku boleh tengok TikTok, aku boleh tengok FB, aku boleh tengok YouTube, aku boleh tengok Instagram, tapi aku tak boleh baca Quran, ya Allah. Gelapnya hati aku, jauhnya hati aku, kerasnya hati aku, matinya hati aku. Minta ke Allah, tukarlah hati aku, ya Allah, supaya hati aku dekat dengan Quran. Minta. Habis kita nak ikut arus mana ni? Nak ikut arus banjir kat luar, ataupun arus Islam? Arus Islam mesti dengan Quran, wajib, bukan sunat. Walaupun Allah SWT tidak mewajibkan baca Quran macam sembahyang, tapi dalam konteks kita nak bangkit untuk bina kekuatan, wajib kita baca Quran. Baca satu hari 1 jam. Kalau tak dapat 1 jam, 15 minit pun tak apa, cubalah. Kalau 1 jam tu 5 minit pun tak apa. Kalau orang yang dah lama, orang yang dah cakap-cakap dia, yang dah janggut panjang-panjang ni, kalau janggut je panjang, Quran tak baca. Apa beza orang yang duduk dalam arus kebangkitan dengan orang yang tak duduk? Bukan serban yang tebal, bukan jubah yang hebat. Quran yang hidup dalam kehidupan dia, Quran yang hidup dalam hati dia, dalam pemikiran dia. Itu beza orang yang berjuang dengan orang tak berjuang. Dr. Mursi, Presiden rahimallah, dan Asy-Syahid Dr. Mursi, dia minta dengan tu, saya nak minta Quran, dia minta Quran je, lain tak ada, tak apa, saya nak Quran, mushaf. Dia dah hafal 30 juz tu dia dah hafal, tapi dia minta mushaf.
Akhirnya dia bagi mushaf, dia duduk dekat dalam penjara yang tak ada api, tak ada lampu, nak baca pun tak boleh. Dia pegang Quran dia baca. Daripada suratul Fatihah sampai An-Nas, baca. Dia pegang Al-Quran tu. Mushaf dia pegang. Duduk satu penjara yang dinamakan penjara kala jengking. Penuh dengan kala jengking. Dalam penjara tu ada banyak kala jengking jalan, kan, gelap. Maknanya kalau kita letak tangan kita terkena dia sengat kita. Kan? Allah izin tak ada seekor pun sengat dia. Dia baca Quran. Tapi dia meninggal dunia sebab apa? Sebab dia memang ada sakit, ada jantungnya sikit, ada darah tingginya, ada sakit-sakit yang lain. Dia tak dibenarkan ambil rawatan. Rawatan tak boleh, disekat. Akhirnya Allah izin meninggal dunia ketika dia sedang dibicarakan. Ini Dr. Mursi hidup bersama Quran. Walaupun dah hafal Quran 30 juz, dia minta mushaf. Ini pejuang. Saya ingat ada satu kisah lagi cerita, 3 orang. 3 orang ni diperintahkan, ni jihad di Afghanistan. 3 orang duduk dalam satu tempat. Arahannya duduk situ, jangan keluar. Duduk jangan keluar sampai dipanggil. Duduk satu tempat, kubu. 3 orang. Masa tu musim winter, musim sejuk. Asalnya seminggu 2 minggu je. Jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tak ada orang datang nak suruh dia balik. Maka tunggulah 3 orang ni, taat. Sebab ketua kata tunggu. Habis makanan, habis air, habis makanan, biar apa? Makan rumput ada, makan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, inilah makanan yang ada, makan. Apa dia punya kekuatan ni? Quran. Baca Quran sampai bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, dia tak hafal 30 juz, dia baca yang diingat. Surah Al-Ikhlas, kan? Surah Al-Kafirun ke, surah Fatihah ke, yang ingat baca, dia baca. Barakah baca Quran, dia boleh tahan sampai 4 bulan. Sebab pemimpin tu dibunuh, dia tembak, tak ada orang tahu dia orang duduk kat situ. Sebab ni operasi rahsia tentera masa tu lah. Tapi akhirnya Allah izin ada orang yang macam inilah, dapat gambaran, datang tengok, masih hidup lagi, tapi lemahlah badannya, tapi hidup, tapi semangatnya tinggi. Al-Quran, hidup bersama Quran. Kita hari ini pandang ringan Al-Quran, sedangkan arus yang kita nak bentuk ni arus Al-Quran. Di akhir zaman jadi 2 je arus. Satu arus Al-Quran dan sunnah Nabi, satu lagi arus jahiliah. Kalau kita tak hidupkan Quran, kita hidup arus jahiliah. Rumah tangga dia hidup arus jahiliah. Kena mula dengan baca. Lepas baca baru faham, tengok apa makna dia. Lepas makna dia baru kita menghayati, kita tadabbur, maknanya kita tengok pula kehidupan kita, tengok apa yang Allah perintah. Allah perintah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kita pun tengok hidup aku, ya Allah, mata aku tak jaga lagi, kita pun menangis. Ya Allah, telinga aku tak jaga lagi, kita menangis. Ya Allah, lidah aku masih lagi cakap ngumpat-ngumpat orang, fitnah orang, menangis. Kenapa? Allah perintah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Kita tengok, baca Quran, kita reflect hidup kita. Tadabbur namanya. Baru tadabbur, kita hubungkan Quran dengan hidup kita. Barulah kita tadabbur, barulah Quran itu menjadi panduan. Baru panduan jadi Al-Quran. Akhirnya lepas tu sampai peringkat kita kembangkan kepada keluarga kita, anak-anak isteri kita, kemudian sampai peringkat kita masyarakat. Akhirnya kita tidak akan ikut arus Dajjal. Ni keluarga kena macam ni, kita kena bina macam ni, kalau tidak habis kita. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada masa yang akan datang. Tak tahulah besok, kalau sempat besok, macam tak sempat besok ada Zoom. Jadi siapa yang ada kelapangan bolehlah join Zoom besok pukul 9. Lusa, besok Khamis Subhanallah, lusa Jumaat malam. Esok kita sambung ni. Besok kita sambung mengikuti arus jahiliah pula. Apa yang dimasukkan arus jahiliah? Kita tengok pula jahiliah ni apa besok. Yang ini dahsyat. Saya cakap Islam dulu, lepas tu cakap jahiliah. Sebab apa? Saya nak suruh orang faham jahiliah ni lebih daripada faham Islam. Sebab Islam ni senang, kita dah tahu, tak amal saja. Yang jahiliah ni kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita tahu dan kita buat. Jadi insyaAllah esok kita akan sambung tentang arus jahiliah dalam keluarga, Al-Usrah Al-Mahdiyin. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang kuat, tidak jadi makanan kepada
kepada orang-orang yang kafir, makanan kepada tentera Dajjal. Jadi makanan kata Nabi kan, dikerumuni macam makanan, kamu mengerumuni makanan. Jadi ini yang kita nak kena rasakan. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita kekuatan, insya-Allah. Esoklah kot sambung, insya-Allah. Esok ada masa lagi. Saya ingat besok dah Jumaat. Kita ni cepat sehari, tak sabar nak pergi Jumaat. So insya-Allah kita doa sama-sama, baca doa Rabitah insya-Allah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاثق اللهم رابطتها وادمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين، اللهم آمين يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.